Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam subjek Sains Komputer tingkatan 4, 1.13, proses penyelesaian masalah. Tapi sebelum itu, pastikan anda proses penyelesaian masalah. Dia melibatkan beberapa langkah yang sesuai dan bergantung kepada jenis masalah yang ingin kita selesaikan. Jadi setiap masalah yang ingin kita selesaikan, dia perlu melalui beberapa proses, iaitu mengikut struktur model generik sebagai panduan, di mana pengaturcaraan dapat membantu murid berfikir secara kreatif dan inovatif, serta membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan semua proses dengan betul. Jadi model generik yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini, dia terdiri daripada 8 proses. Kita ada 8 proses. Jadi awak kena ingatlah, kamu kena ingat setiap proses tersebut, sebab akan ditanya dalam soalan, akan dikeluarkan dalam soalan nanti. Hari ini contoh proses. Satu, kita kumpulkan dan analisis data. Dua, tentukan masalah. Yang ketiga, jana idea dan kita hapus halangan. Yang keempat, jana penyelesaian. Yang kelima, tentukan tindakan. Yang keenam, laksanakan penyelesaian. Yang ketujuh, buat penilaian. Dan yang ke-8, buat penambahbaikan. Jadi kamu kena ingat 8 proses penyelesaian masalah ini secara susunan yang betul. Mungkin nanti soalan dia keluar, dia bagi langkah 1, langkah 2, langkah 3 dikosongkan, dibuat langkah 4, langkah 5, langkah 6 dikosongkan, langkah 7, langkah 8. So kamu kena isi tempat kosong. Okey, jadi tolong ingat tolong ingat 8 proses penyelesaian masalah ini secara turutan. Okey, secara turutan. Jadi ini 8 proses. Okey, kita akan tengok satu persatu proses-proses tersebut. Mengumpul dan menganalisis data. Dalam langkah ini, apa yang perlu kita buat ialah kita mengumpul data tentang punca dan skop masalah. Bila kita dapat satu masalah, kita kena dapatkan data tentang punca dan skop masalah tersebut. Seterusnya kita mesti mengenal pasti hal yang berkaitan dengan situasi semasa. Okey. Sejauh manakah masalah tersebut memberi kesan. Okey, dan juga bilakah masalah itu kita perlu selesaikan. Kena kenal pasti hal yang berkaitan dengan situasi. Ini langkah yang pertama. Proses yang pertama. Yang kedua, kita menentukan masalah. Jadi dalam menentukan masalah ini, kita perlu kena pasti apakah masalah utama yang perlu kita selesaikan. Kita tengok dulu, yang mana yang paling utama, masalah yang paling utama yang perlu kita selesaikan. Seterusnya kita mengenal pasti masalah yang seterusnya. Okey, masalah yang kedua lah. Kita kenal dulu masalah pertama dan seterusnya kita kenal masalah yang kedua. Kita perlu kenal pasti sebelum kita mengenal pasti tahap pemahaman. Sebelum kita mengenal pasti tahap pemahaman sedia ada. Adakah masalah ini merupakan masalah utama? Dan kita kena tengok apa masalah-masalah lain. Ini dalam menentukan masalah.
Seterusnya, menjana idea. Menjana idea. Dalam proses menjana idea ini, kita perlu menyenaraikan beberapa idea, okay, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita list down idea-idea kita, berbincang dengan kawan-kawan, okay, untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keberkesanan, idea yang disenaraikan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okay. Idea-idea yang kita ada itu bagaimana keberkesanannya dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sejauh mana idea tersebut dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ini yang ketiga, menjana idea. Proses yang ketiga. Yang keempat, menjana penyelesaian. Jadi dalam proses menjana penyelesaian ini, kita perlu menyenaraikan idea atau langkah semasa merancang penyelesaian. Kena menyenaraikan idea atau langkah semasa kita merancang penyelesaian. So, dalam proses menjana idea ini, perbincangan idea penyelesaian yang telah dijana. Kita perlu adakan perbincangan idea-idea yang telah kita keluarkan. Ini dalam proses penyelesaian, menjana penyelesaian. Seterusnya, yang kelima, menentukan tindakan, menjana tindakan ataupun menentukan tindakan. Jadi dalam proses ini, kita perlu membuat pilihan terbaik daripada senarai idea yang dibuat. Kena pilih idea mana yang paling baik yang kita senaraikan tersebut untuk kita gunakan dalam penyelesaian masalah yang diberi. Berkesanan idea yang telah dipilih akan dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kena pilihlah idea-idea yang kita telah tentukan. Okey, seterusnya yang ke laksanakan penyelesaian, yang keenam. Okey, dalam proses ini kita perlu menggunakan pelbagai alat dan teknik yang telah dipilih untuk melaksanakan penyelesaian. Alat apa nak guna, teknik apa yang kita nak guna. Setelah kita dapat idea yang telah kita pilih dalam proses menentukan tindakan tersebut, kita perlu fokus hendaklah ditumpukan kepada tindakan yang boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah. Itu yang kita perlu fokus. Kita perlu tumpukan kepada tindakan kita yang boleh menyumbang kepada penyelesaian masalah. Ini yang keenam. Okay, seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh, membuat penilaian. Jadi penilaian dilaksanakan terhadap langkah penyelesaian. Jadi penilaian akan dilaksanakan terhadap langkah-langkah penyelesaian. Jika tidak menepati tahap yang memuaskan ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah, kita perlu mencari tindakan yang lain. Jadi adakah hasil yang hendak dicapai itu memuaskan? Jika tidak memuaskan, kita perlu membuat menyelesaikan, mencari tindakan yang lain. Dan yang terakhir, yang ke-8, membuat penambahbaikan. Jadi setiap penyelesaian perlu ditambah baik jika ada kekurangan dan mengikut keperluan. Jadi adakah penambahbaikan yang boleh anda cadangkan untuk digunakan, maka kita pun gunalah. Jadi setiap penyelesaian yang telah dilaksanakan perlu ditambah baik jika masih terdapat kekurangan dan mengikut keperluan. Okey, itu saja untuk tajuk ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.